Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya adalah bersama kita merapatkan syukur kehadrat Allah SWT atas nikmat dan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi, yang mana siri terakhir kuliah saya pada tuan-tuan dalam bab munakahat ini pada beberapa bulan yang lalu, dan selepas itu kita bercuti panjang kerana saya menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan pada bulan yang lepas patutnya saya dah hadir di sini, dah balik, tapi kerana baru balik dari Mekah tu tak sihat pula lah, jadi ditangguhkan pada malam ni. Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita menyambung semula perbincangan kita mengenai satu maudhu' yang telah saya sentuh pada perjumpaan kita yang lalu, itu dalam bab talak ataupun cerai. Jadi kita mengimbas kembali kepada pelajaran kita yang lepas, pada perbincangan kita yang lepas, iaitu talak maksudnya cerai. Kita pun faham cerai ataupun pisah itu dari segi bahasa, dari segi syaraknya maksudnya kita melepaskan ikatan perkahwinan, mengungkaikan balik ikatan perkahwinan yang sah. Kalau perkahwinan yang tak sah, tak ada dah talak. Tapi perkahwinan yang sah, kemudian itu diungkaikan, maka itu diistilahkan sebagai talak. Kemudian talak ini dari segi lafaznya dia terbagi pada dua, yang sebagaimana kita dah huraikan yang pertemuan yang lepas, iaitu yang pertama ni talak sorih, lafaz yang sorih. Lafaz yang sorih ni maknanya jelas, faham. Siapa-siapa dengar pun yang faham bahasa Melayu, kalau dalam bahasa Melayu dia faham. Aku ceraikan engkau, aku ceraikan kamu dengan talak satu, aku cerai kamu dengan talak dua. Faham, semua orang faham. Itu yang sorih. Dan sorih ni pula tak boleh digurau-guraukan, walaupun dia tidak ada niat, saja disebut je, ling-ling, mari kita lama dah kita kahwin, mari kita rasa bercerai macam mana, aku ceraikan kau dengan talak satu, jatuh cerai walaupun dia nak bergurau. Begitu juga kaedahnya. Ataupun dalam suasana selalunya berlaku suami isteri ni pelakon terkenal, umpama kata, kebetulan dalam satu drama atau filem dia berlakon juga sebagai suami isteri. Lalu dalam cerita tersebut suami isteri itu bergaduh, lalu dia pun bercerai. Dalam cerita lah, dalam cerita drama atau cerita filem yang dia lakon, dia pun cerai. Aku ceraikan kamu dengan talak satu, maka sebenarnya jatuh cerai lah. Jatuh talak tersebut. Jadi talak yang sharih ni tak boleh main-main, walaupun tidak ada niat. Yang keduanya kinayah. Lafaz dalam bentuk kinayah, maknanya dalam bentuk double standard, boleh dipahamkan ikut lain. Umpama kata, kalau kamu buat perangai macam ni, kalau aku kebetulan isteri dia tu jenis tak mendengar cakap orang kali, kalau buat perangai macam ni, pergi balik rumah mak bapak. Maksud itu kinayah, pergi balik. Adakah pergi balik itu dia marah masa itu, ataupun dia ada niat nak menceraikan isterinya dengan maksud pergi balik. Ini bergantung pada niat. Kalau dia berniat memang nak cerai, jatuhlah cerai tu, jatuhlah talak tu. Kalau dia tak ada niat, dia tidaklah jatuh talak. Itu dua. Kemudian talak dari segi statusnya pula, dari segi statusnya terbagi dua. Yang pertamanya terbagi dua juga. Yang pertamanya talak bain, dan yang keduanya talak raj'i. Dalam kebanyakan kitab dia sebut talak raj'i dulu, yang kedua talak bain. Tapi kitab yang jadi rujukan saya sini, dia sebut talak bain dulu. Kita huraikan talak bain dululah, yang mana telah kita huraikan pada pertemuan yang lalu. Talak bain itu iaitu talak yang tak boleh rujuk lagi. Bila dah berlaku perceraian tu tak boleh rujuk, tak boleh nak ambil balik isteri itu. Talak bain pula terbagi dua, bain besar dan bain kecil, bain kubra, bain sughra. Bain kubra, bain besar ni pun bain, iaitu yang ditalakkan isterinya dengan talak tiga terus, ataupun bukan talak tiga terus, isteri yang ditalakkan talak tiga. Kemudian talak tiga ni pun perlu kita faham. Talak satu, talak dua, talak tiga bukan maknanya
apa tu kualiti talak tu, tetapi maknanya talak 3 tu dia 3 kali talak. Dah pertama kali dia ceraikan isterinya, kemudian rujuk balik, cerai lagi kali kedua, rujuk balik, cerai kali yang ketiga. Itu nama talak 3. Bukan terus kata aku talak kamu dengan talak 3. Sebenarnya itu ada perbahasan jugalah dalam kalangan para ulama. Ada ulama kata jatuh talak 3, ada ulama kata tidak, walaupun dia kata talak 1000, aku cerai kamu talak 1000, tetap talak 1 juga. Walaupun dia kata aku cerai kamu talak 3, tetap talak 1. 3 maksudnya itu 3 kali. Proses tu ataupun kejadian penceraian tu berlaku 3 kali. Dengan sebab itu berdalilkan kepada Quran, at-talaqu marratain. Talak itu 2 kali. Maknanya 2 tu dalam kali, bukannya 2 tu disebut angka 2 tu. Aku talak kamu dengan talak 2. Bukan itu maksudnya. Walau bagaimanapun ada perbincangan lah, ada perbahasan, ada perbezaan pendapat di situ. Itu talak bain kubra. Talak ini tak boleh rujuk, langsung tak boleh rujuk, habis putus terus. Bila dah kali ketiga dia talakkan isterinya, 3 kali dia menceraikan isterinya, dia tak boleh rujuk balik. Itu ni maksud at-talaqu marratain. Talak itu 2 kali, maknanya 2 kali boleh rujuk, kali yang ketiga tak boleh rujuk. Tapi andai kata dia nak juga balik isteri dia, boleh dalam satu proses. Tapi proses ni bukan proses yang boleh dirancang. Proses yang terjadi dengan semula jadi, iaitu proses muhallil nama dia, ataupun nikah tahlil. Iaitu si isteri tadi kena kahwin dengan orang lain dulu. Itu kita dah faham dah, kahwin, kebetulan dia cerai pula dengan suami yang kedua pun dia cerai. Itu baru boleh balik dia dengan isteri yang suami yang pertama tu selepas habis iddah. Tapi cerainya tu bukan cerai yang dirancangkan. Dia nak kamu isteri ni, jumpa satu orang, kamu kahwin dengan isteri aku, dah kahwin cerai. Itu tak boleh, itu haram, hukumnya haram. Ada taklid pula, boleh nikah, lepas nikah tu ceraikan balik untuk nak muhalalkan yang kedua. Itu yang kata muhallil tu, nikah tahlil. Tahlil dengan huruf ha, bukan dengan huruf ha gulung. Itu tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tahlil. Ini tahlil. Adapun yang keduanya bain sughra, bain kecil. Bain kecilnya itu talak yang tak boleh rujuk semula, yang umpamanya talak khulu'. Dia khulu', isteri menuntut cerai dengan talak khulu'. Jadi lepas mahkamah, talak yang dijatuhkan oleh mahkamah, selepas mahkamah ceraikan dia, jatuh hukum cerai, makna lepas itu tak boleh rujuk. Tapi yang ini ada kaedah boleh rujuk balik, iaitu dengan cara buat balik semula. Jadi orang baru balik, jadi orang baru, maknanya tak boleh rujuk gitu sebagaimana talak raj'i. Jadi kita masuk yang bahagian keduanya, talak raj'i yang nak kita perbincangkan. Talak bain tu kita dah faham lah, dah kita bincangkan pada yang pertemuan kita yang lalu. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Berkata pengarang kitab, adapun talak raj'i, yakni talak yang harus rujuk kepada isterinya, boleh rujuk. Dia dah ceraikan isteri dia, dia boleh rujuk balik, dendak balik, rujuk gitu je, boleh. Berbeza bain tadi tak boleh rujuk, langsung habis, tak boleh rujuk. Kalau nak rujuk juga kena proses, kena satu proses. Kalau bain kubra tadi kena kahwin dulu dengan orang lain. Kalau bain sughra tadi kena pinang balik. Yang boleh rujuk kepada isterinya dengan tiada nikah, tak payah akad nikah, tak payah ada majlis akad nikah semula, boleh rujuk itu. Datang pada isteri, bagi tahu, kata aku nak kamu balik, boleh. Maka iaitu mentalak isterinya itu, isterinya yang sudah diwatinya akan dia dengan talak 1 jika ada ia hamba, atau talak 1 dan talak 2 jika ada ia merdeka. Dia ada 2. Kalau hamba, talak 1 tu dah kira habis dah. Tapi kalau merdeka, orang biasa ni kena 2 kali. Baru 2 kali talak masih boleh lagi rujuk. Kalau hamba sekadar pengetahuan ni lah, hamba tak ada. Hamba kita boleh sekali talaknya. Maknanya talak yang kedua tu dah tak boleh dah. Talak yang kedua tu dia kena kahwin dengan orang lain, dia macam talak bain tadi lah. Tapi kalau merdeka boleh 2 kali talak. 2 kali, yang ketiganya baru tak boleh. Begitu, boleh rujuk. Tapi bermula syarat harus rujuk itu 13 perkara. Tetapi nak rujuk tu ada syarat dia. Ada syarat ini baru boleh rujuk. Kalau tak ada syarat ni, menjadi dia talak bain. Apa dia perkara tersebut? Yang pertamanya, kata pengarang sini, hendaklah ada suami yang rujuk itu jangan murtad. Maka tiada sah rujuk orang yang murtad. Suami ni orang bukan Islam asalnya, contohlah.
masuk Islam sebab nak kahwin. Dah elok kahwin, setahun 2 tahun kahwin, bergaduh, bercerai. Bercerai, lepas itu suaminya balik kepada agama yang asal, balik dia murtad agama yang asal. Tapi lepas itu, oleh kerana zaman sekarang ni ada Facebook, berhubung balik dengan Facebook, berhubung balik, timbul balik rasa cinta, nak akan balik isteri dia tu. Jawab di sini tak boleh. Jawab tu dia pun oleh kerana dia tak akan balik isteri tu, dia masuk Islam balik. Dia syahdah ni masuk Islam balik. Boleh dia rujuk balik? Jawabnya tak boleh. Tak boleh rujuk balik. Ini termasuk bain sughra. Dia kena mula balik daripada awal, kena jumpa keluarga dia, kena pinang balik. Kena ada majlis akad nikah balik. Itu kalau keluarga dia mau terima lah. Kalau keluarga tak mau terima, melepas lah. Tak boleh. Itu kalau murtad suami ataupun murtad isteri. Disebut sini 13 perkara. Ada kitab mengata 9 perkara, kerana ada beberapa perkara sini dia ulang balik. Itu yang 13 perkara tu, tapi kita sebutlah juga 13 tu mengikut apa yang disebut oleh kitab ni. Maka yang kedua pula, yang pertama tadi murtad, suami murtad, tak boleh dah. Bila murtad tu, walaupun dia masuk Islam balik, dia tak boleh rujuk. Kena buat satu proses baru, pinang balik. Yang kedua, hendaklah ada ia baligh, maka tiada sah rujuk kanak-kanak. Yang nak merujuk tu naklah orang yang dah balik, dah cukup umur. Ini dalam kes apa jarang berlaku lah sekarang. Kalau dulu orang yang said, orang yang megat, umpama kata orang yang ada apa ni, yang ada darjat-darjat ni, biasanya kecil-kecil lagi anak-anak itu dah dinikahkan. Dah dinikahkan. Said A dengan Said B. Said A ada anak lelaki, Said B ada anak perempuan. Ini keturunan Arab. Dia tak ada anak tu kahwin dengan orang biasa ataupun orang bangsawan lain lah, raja-raja, keturunan sultan. Sultan negeri A dengan Sultan negeri B. Sultan negeri A ada anak lelaki, Sultan negeri B ada anak perempuan. Mereka kecil lagi dah dijodohkan. Lepas itu yang anak tadi tahu, oh dia tak nak perempuan tu, dia pun nak ceraikan. Tak boleh. Dia tak boleh cerai. Dan kalau diceraikan pun dia tak boleh rujuk balik. Dia tak boleh rujuk. Itu kanak-kanak. Dan itu sekadar pengetahuan lah. Zaman sekarang ni tak, rasanya dah tak berlaku lagi lah. Sultan pun dah banyak dah kahwin dengan orang kebanyakan. Kalau dulu sultan dengan sultan tak boleh, dengan orang lain tu melanggar pantang tu, melanggar tulah. Kalau Said tu dengan Said, kalau dengan Mio tu, kalau Perak tu dengan Mio, dengan Siti, tak boleh dengan orang lain. Tapi sekarang dah tak ada dah. Zaman tu telah berlalu. Ketiga, hendaklah ada yang aqil, maka tiada sah rujuk orang yang gila. Maknanya masa dia nak rujuk tu kena siuman. Rujuk tu dengan akal dia yang yang betul, maka memang dia nak rujuk. Tidak sah orang gila. Itu anulah. Termasuklah gila ni mabuk, begitu juga. Dia mabuk, dalam mabuk tu dia nakkan isteri dia tu balik, dia pun rujuk. Tak sah rujuk dia dalam keadaan dia mabuk, dalam keadaan hilang akal, gila. Ataupun dalam keadaan tidur pun kira macam tak ada akal. Dia mimpi dia balik pada isteri ni pun lapas. Aku nak rujuk balik dengan kau. Betul isteri lain sebelah, aku rujuk balik dengan kau. Nak balik dengan kau, tak sah. Dia dalam tidur tu, dalam dia bermimpi dia nak rujuk, dia pun lapaskan kata rujuk tu, tidak sah. Habis tu, yang keempat, hendaklah ada ia rujuk itu dengan ikhtiar, maka tiada sah rujuk orang yang digagahi orang lain atas rujuk. Maknanya rujuk tu memang dia nak sendiri. Dia dah menyesal atas perbuatan dia ceraikan isteri dia, bergaduh sikit punya pasal. Sikit je punya pasal sebab buat hidang nasi tak ada budu. Oh, punyalah marah. Kamu dah tahu aku suka budu. Hari ni hidang nasi tak ada budu. Dia punya marah. Isteri dia kata tak ada lah, cari mata kedai tak ada jual budu. Dia tak mau terima. Dia pun lapas, aku cerai kamu. Talak satu, cerailah dia. Habis lepas tu dia pun menyesal. Menyesal, dia pun nak rujuk balik. Boleh, maknanya dengan dia atas perasaan dia, nyesal dia. Tak boleh dia cerai. Memang dia cerai, dia nak menyampah betul dengan isteri dia. Tetapi datang pula abang ipar dia bagi warning. Kamu kalau tak rujuk dengan adik aku balik, jaga kamu. Aku akan buat sesuatu lah. Pukul kamu ke, ataupun panggil geng-geng dia ke, bunuh ke. Dia pun terpaksa lah rujuk balik atas amaran daripada abang ipar dia ke, atau pak mentua dia. Pak mentua dia orang besar, nak jaga malunya tu. Dia pergi dah jumpa menantu dah yang dah menceraikan anak perempuan dia, bagi amaran, kamu rujuk balik dengan anak aku.
Kalau kamu tak rujuk, aku akan buat tindakan satu kerana dia memalukan aku. Maka dia pun terpaksa rujuklah kerana ketakutan, kerana diberi amaran, kerana pistol dah letak atas kepala. Dia takut rujuk. Rujuk ni tidak sah. Sebenarnya tidak sah rujuk ni atas paksaan. Dan dikiaskanlah atas paksaan apa sekalipun, dalam bentuk apa pun, maknanya bukan atas kerelaan dia. Lawan paksaan ni kerelaan. Dia rela, dia hendak balik isteri itu, itu baru sah. Keempat, yang kelimanya, kena tengok jam tu terajak. Yang kelima, hendaklah adanya rujuk itu dengan lafaz yang menunjukkan atas rujuk, seperti katanya radatuki ilayya, artinya aku kembali engkau kepada aku kembalikan engkau kepada aku. Atau katanya raja'tuki, atau artija'tuki, atau raja'tuki. Sama je, raja'tuki, cuma berbeza dari segi kaedah nahwu saja. Kaedah apa tu, saraf misalnya. Artinya kembali aku akan dikau. Amsaituki, artinya aku pegang akan dikau. Sama ada rujuk itu dengan lafaz sarih, iaitu seperti lafaz yang tersebut tadi, atau dengan lafaz kinayah, seperti katanya tazawwajuki, atau nikah tuki, artinya aku kahwin balik dengan kamu. Maka sah rujuk dengan lafaz. Maknanya sebaliknya tiada sah rujuk dengan fi'il, dengan perbuatan, seperti wati, dia bagi contoh. Maknanya nak rujuk tu dengan perkataan, dengan lafaz. Jumpa perempuan itu, lapaskan kata-kata aku rujuk balik dengan kamu, ataupun dengan kata-kata apa lain pun boleh, dengan maksud kita nak balik. Dan dalam pada itu, dalam huraian seterusnya nanti dikatakan sunat pula mengadakan saksi. Kena ada saksi, tak boleh. Boleh juga antara kita dengan isteri sah. Kita jumpa isteri itu, aku rujuklah balik dengan kamu, aku hendaklah kamu balik, aku nak ambil lah kamu balik, sah. Tapi dengan lafaz, tidak boleh dengan perbuatan. Macam mana dengan perbuatan? Kita pergi dekat isteri itu, gosok-gosok kepala dia, kemudian pergi cium dia, pipi dia, ataupun gosok-gosok belakang, itu tak sah. Tak sah rujuk macam tu, walaupun niat dia nak rujuk. Apatah lagi terus pergi wati, tarik isteri ni masuk bilik, terus buat projek, tak sah. Tak sah rujuk itu dari mazhab kita Syafi'i. Tapi dari mazhab yang tiga yang lain, Maliki, Hanbali, kata sah. Boleh rujuk dengan perbuatan. Ini dulu pernah jadi isu dulu lah. Seorang penyanyi Malaysia kita ni yang telah ceraikan isteri dia, lepas itu rujuk dengan perbuatan. Dia dukhul isteri dia, dia jima' isteri dia, dan jadi isu. Sebab bila dia rujuk ke mahkamah, dia beritahu kata dia dah wati isteri dia. Jadi isu sekejap. Keputusan rujuknya saya pun tak pasti, tak ikut perkembangannya. Jadi tak boleh dengan perbuatan, sama ada perbuatan muqaddimah ataupun terus kita bersama dengan isteri, tak boleh. Tak sah rujuk. Dan rujuk tu jadi wati tu wati syubhat lah. Maknanya kena lapas. Yang keenam, yang kelima, yang keenamnya hendaklah rujuk itu dengan tamjiz. Maka tiada sah rujuk dengan ta'liq, seperti katanya raja'tuki insya'ti, iaitu aku kembali pada engkau jika engkau sudi. Maknanya rujuk itu hendaklah rujuk yang tanziz, rujuk yang apa saya terjemahkan situ, rujuk dengan lunas. Maknanya bahasa tu direct terus. Aku rujuk, aku hendakkan kamu, aku nak kembali pada kamu, aku nak ambil balik kamu. Tidak ada taklid hujungnya. Aku nak ambil balik kamu kalau kamu suka dengan aku. Kalau ada kalau tak boleh. Aku rujuk balik dengan kamu kalau kamu sekian kalau kamu boleh taat dengan aku. Sebelum mana ni isteri dia derhaka, aku nak rujuk balik, nak ambil kamu kalau kamu boleh make up lepas ni, kalau kamu lepas ni pakai seksi. Sebelum ni isteri dia betul lingkup, dia tak berkenan, dia nakkan isteri dia seksi. Aku rujuk ambil balik kamu kalau lepas ni kamu boleh pakai seksi, ataupun sebaliknya, kalau lepas ni kamu nak tutup aurat, aku rujuk. Tak boleh. Walaupun benda tu benda baik, tapi dia ada bersebab, ada sebab tak dia. Tapi rujuk tu memang rujuk tu, aku nak rujuk, nak ambil kamu balik jadi isteri, aku nak ambil, nak kembali kepada kamu, aku nak ambil balik kamu, aku nak nikah balik dengan kamu, walaupun tak pergi nikah, tapi kata-kata nikah tu dah cukup. Itu yang dikendaki begitu. Raja'tuki insya'ti, dia bagi contoh ni, aku rujuk, aku ambil balik kamu sekiranya kamu sudi. Kalau kamu nak, kalau tak sudi tak ambil lah. Begitu. Tak boleh dengan ta'liq,
Tak boleh dengan ada sesuatu kalau. Tak boleh dengan rujuk tu dengan ada perkataan kalau kamu sekian, aku rujuk, aku ambil kamu balik kalau begini, tak boleh. Aku rujuk kamu, itu je, habis. Baru sah. Ketujuhnya pula, jangan ada rujuk itu dengan tauqid. Tauqid artinya diwaktukan, bukan tauqid dalam bab nahwu. Kalau bab nahwu tauqid kaf ya dal, ini qaf ya ta, tauqid asal perkataan waktu yang diwaktu-waktukan. Dengan waktu maka tiada sah rujuk dengan yang demikian itu, seperti katanya raja'tuki syahran, artinya aku kembali padamu selama sebulan. Ada takluk juga lah, ada taklik juga lah. Ditaklikkan dengan waktu. Aku nak ambil kamu lah, aku rujuk balik kamu tapi untuk seminggu punya. Tak boleh. Aku nak rujuk balik lah, nyesal lah aku menceraikan kamu, aku nak rujuk balik tapi untuk sebulan. Lepas itu cerai balik. Tak boleh. Maknanya tadi tu kalau, yang tadi tu tak boleh dengan kalau, ada taklik. Yang ni tak boleh dengan berwaktu. Aku rujuk balik dalam masa sejam, aku rujuk balik dalam masa seminggu, aku rujuk balik dalam masa sebulan. Ini masuklah sebagai nikah mut'ah juga. Dalam Islam mut'ah, orang Iran, orang Syiah, dia ada nikah yang begitu, yang mana kita haram dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Nikah mut'ah ni haram. Mut'ah ni maksudnya nikah yang dia kaitkan dengan waktu. Aku nikah dengan kamu selama sebulan, lepas sebulan automatik cerai dah, tak boleh. Tak boleh bernikah dengan cara melanggar itu. Haram bagi kita, orang yang berpegang pada Ahli Sunnah wal Jamaah ni, melakukan nikah demikian. Tapi bagi orang Syiah, mereka mengamalkan nikah begitu. Syiah boleh nikah dalam tempoh-tempoh tertentu, nikah setahun ke, nikah sebulan ke. Walaupun dari segi sirahnya, kalau kita rujuk pada sirah, memang ada di zaman Rasulullah dulu buat benda ni, nikah secara taklik dengan waktu ni, tetapi benda itu telah dimansuhkan, telah dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Nikah ni berlaku ketika pada satu masa berlaku peperangan, jauh tentera pergi terlalu lama, jadi dibenarkan di situ dia bernikah dengan orang tempatan selama masa yang tertentu. Tapi selepas begitu, syariat ini atau hukum ini dibatalkan. Tetapi bagi orang Syiah masih meneruskan hukum tersebut atas alasan dia kata negara Islam belum ada lagi. Selagi tak ada negara Islam, selagi itu boleh. Itu wallahu a'lam lah. Yang ke-8 kata kita ambil 8 itu. Hendaklah ada isterinya itu sudah diwatinya akan dia, dan jikalau pada dubur sekalipun, maka tiada sah rujuk kepada isterinya yang ditalaknya itu akan dia dahulu daripada mewati. Iaitu isteri yang nak diceraikan, hendaklah dia dah jima' dulu. Jima' dulu, walaupun jima' nanti ikut belakang. Maaf cakaplah, walaupun ikut belakang ni haram, tapi dia melibatkan, menjadikan merubah hukum tersebut. Jadi apabila isterinya itu dah dijima', baru dia boleh, setelah isterinya itu dijima' lalu dicerai, cerai ni boleh rujuk balik. Tetapi kalau isteri itu belum jima', nikah-nikahnya malam tu tak buat pun, besok pagi terus cerai, ini tak boleh rujuk. Ini tak boleh rujuk, dia jadi bain sughra. Kalau dia nak balik isteri itu, kena buat balik majlis akad nikah yang baru, jadi sughra. Kalau dia belum jima'. Tapi kalau dia dah jima', dia dah jadi isteri dia yang sah, maka di ketika itu kalau dia cerai, dia boleh rujuk baliklah kalau dia menyesal dalam perbuatan cerai itu. Jadi syarat dia kena wati. Yang ke-8 ni. Yang ke-9, hendaklah ada isterinya yang ditalakkan itu muayyinah, yakni yang ditentukan, maka tiada sah rujuk kepada isteri yang mubhimah, seperti yang ditalak akan dia salah seorang daripada dua isterinya dengan tiada ditentukan. Kemudian maka rujuk dia kepada yang ditalaknya itu sebelum menentukan dia. Maknanya ini dalam kes orang yang dia isteri ramai, isteri 2, isteri 3 atau isteri 4. Dia tengok isterinya macam-macam perangai, dia pun geram, dia pun melapaskan, aku ceraikan kamu talak 1. Tapi dia tak tunjuk isteri yang mana. Dia tahulah isteri yang mana dia nak cerai, tapi awam orang lain tak tahu isteri yang mana dia nak cerai. Isteri nombor 1 ke, isteri nombor 2 ke, isteri nombor 3. Dia tidak muayyinkan. Pada dia tahulah, dia kata dia nak cerai isteri nombor 2. Contoh, cerai dia, aku ceraikan kamu talak 1, tapi dia tak tunjuk, dia tak khususkan isteri yang mana. Lepas tu dia pun nyesal,
dia pun menyesal, dia nak rujuk balik, tak boleh, masa itu tak boleh nak rujuk lah, melainkan dia pastikan dulu masa cerai tu bahawa yang diceraikan isteri yang itu, yang nak diceraikan itu, tentukan sebelum, maka yang ditalak itu sebelum menentukan dia, maka rujuk dia kepada yang ditalak itu. Yang ke-9, yang ke-10, janganlah isteri itu murtadah, sama macam satu tadi lah, maka tidak sah rujuk kepada isteri yang murtad. Tadi yang nombor 1 suami murtad, yang ke-10 ni sama juga, itu dia kata ulang, isteri yang murtadah, dia murtad, lepas cerai, aku ceraikan kau, isteri pun balik kepada agama asal. Lepas itu dah berhubung, berjumpa selalu pula kerja satu pejabat, hari-hari jumpa balik, dah timbul sayang balik. Bila sayang balik, cadang nak kahwin, isteri ni pun masuk Islam, tak boleh rujuk, melainkan kena buat satu akad yang baru pula. Ke-11, yang tadi pun samalah, kena buat satu akad yang baru pasal dia tidak muayyan dengan isteri. Ke-11, hendaklah isterinya itu ditalak dengan aud, maka tiada sah rujuk kepada isterinya yang ditalak dengan seperti cerai ia dengan fasah, atau tiada sah rujuk kepada isterinya yang cerai dia dengan talak dengan tidak aud. Maknanya isteri yang dicerai itu dengan memang cerai atas nama talak. Aku ceraikan kau dengan talak 1, talak 2 atau 2 kali, 3 kali, tapi bukan cerai kerana fasah, isteri tuntut perceraian di mahkamah. Kalau begitu, kalau fasah tak boleh rujuk. Macam mana fasah? Fasah itu adalah satu perceraian yang dipilih oleh isteri. Dalam masa mereka berumah tangga, isteri tengok suaminya tidak sebagaimana yang dia tahu, sebagaimana yang dia kendaki, ataupun umpamanya suami itu berpenyakit mati pucuk umpamanya, contohlah, minta maaf cakap, sebelum kahwin tak tahu, udah kahwin tahu suami dia mati pucuk, tak boleh nak memenuhi kehendak nafsu dia, maka dia boleh minta cerai di mahkamah fasah. Jadi ini namanya cerai fasah, cerai yang dipohon. Maka cerai ini tak boleh, dia tak boleh rujuk balik. Itu kalau kata suka balik, kena nikah yang lain. Maknanya cerai itu memang cerai atas dasar talak lah, atas dasar cerai yang normal, yang biasa, cerai yang biasa. Sebab cerai ini ada 3. Cerai ini ada 3 bentuk. Satu cerai talak, satu cerai fasah, satu lagi cerai khuluk. Khuluk ini yang kita baca, yang pengantin baca, lafaz ta'liq tu. Maka kalau kalau berlaku sekian, si isteri pun mengadu ke mahkamah, jatuhlah talaknya. Maka kalau isteri itu tak puas hati dengan suami, khuluk dengan fasah ni lain, tapi hampir nak serupa lah. Khuluk ni yang bermasalah, maka ada masalah dalam perkahwinan mereka, isteri pun pergi mengadu ke mahkamah, mahkamah pun puas hati dengan aduannya, cukup bukti, maka mahkamah pun menjatuhkan, memisahkannya atas kebenaran suami. Kebenaran suami mana? Suami dah baca lafaz ta'liq selepas pada nikah tu, dia baca lafaz ta'liq, maka yang itu tak masuk. Yang itu tak boleh. Lafaz ta'liq itu kalau cerai dengan ta'liq apa tu khuluk tadi, kalau nak balik kena buat balik akad yang baru. Yang ke-12 mana dia? Hendaklah ada isterinya itu di dalam iddah, maka tiada sah rujuk kepada isteri yang sudah lalu iddahnya. Maknanya dia dah cerai isteri dia tu dengan talak 1, kemudian isteri dia tu masih lagi dalam iddah. Iddah orang perempuan ni berapa lama? Dia ada berbagai-bagai. Kalau orang tua sekian, kalau anak dara sekian, yang datang haid sekian, yang mengandung pula sekian. Itu nanti kita akan masuk dalam bab iddah. Jadi secara amnya, secara dapat faham, isteri masih dalam iddah, kita boleh rujuk. Tapi kalau dah lepas iddah, tak boleh lagi dah, tak boleh rujuk. Kalau nak juga pada isteri tu, kena buat satu nikah yang baru. Contoh lepas iddah, salah satu lepas iddah tu apa? Kalau isteri mengandung, iddahnya sampai dia bersalin. Dalam masa isteri itu belum salin, dia boleh rujuk lah. Tapi bila isteri itu dah bersalin, habis iddah dia, maka kalau dia kata nak pada isteri itu, kena buat satu nikah yang baru lah. Kena masih dalam iddah. Dan masih dalam iddah ni, fahamnya dalam syariat, dia masih isteri kita. Ada yang berlaku dalam masyarakat kita ni, bila isteri itu dicerai talak 1, dia halau isteri itu keluar, jangan duduk. Tak boleh sebenarnya. Dia masih isteri, dia berhak lagi duduk di rumah, dia berhak lagi hidup bersama dalam rumah dengan kita, dengan suami. Cuma
suami dan isteri tidak boleh melakukan muqaddimah dukhul, ataupun tak boleh melakukan dukhul, tak boleh berjima, melainkan dengan rujuk. Kata tadi tu rujuk tak boleh dengan jima, maknanya dengan ada lafaz rujuk baru boleh jima. Jadi selama dia dalam keadaan dia belum merujuk, maknanya dia tak boleh melakukan perbuatan tu, tak boleh melakukan muqaddimah tu, tapi dia masih boleh duduk serumah, masih lagi isteri dia sampai habis iddah dia, masih lagi tanggungjawab suami memberi nafkah pada isteri. Dia maknanya masih dalam raj'i lagi. Itu dalam bab iddah nanti akan kita tengoklah. Dan yang ke-13 yang terakhir, janganlah ada talaknya tu talak tiga, janganlah ada talaknya tiga talak jika ada merdeka, dan jangan ada dua talak jika ada hamba orang, maka tiada sah rujuk kepada isterinya yang ditalakkan itu dengan talak tiga jika ada dia merdeka, atau talak dua dengan jika dia seorang hamba orang. Jadi ada dua beza. Kalau hamba ni boleh sekali talak ni. Talak yang kedua tu udah talak bain. Tapi kalau yang merdeka, yang kita biasalah, talak tu boleh dua saja. Masuk yang ketiga tu dah bain. Itu yang kata talak marratain, dua kali. Tapi bagi hamba sekali saja. Tapi sekarang ni tak ada hamba lagi lah. Itu sekadar untuk pengetahuan kita. Jadi talak tu tak boleh talak tiga. Maknanya talak tiga kali. Aku talak kamu, aku cerai kamu, talak satu, ataupun aku ceraikan kamu saja, cukuplah, tak ada sebut talak pun, dah jadi talak satu lah. Lepas itu misal rujuk balik, rujuk, lepas itu yang keduanya bergaduh lagi, aku ceraikan kamu, cerai lah. Maka di ketika itu jadi talak dua. Dia pun menyesal, rujuk balik, dah rujuk tu dah lama berkahwin, bergaduh lagi, aku cerai kamu lagi, dah talak tiga. Masuk kali tiga tak boleh rujuk dah. Tak boleh rujukkan, ini dah jadi talak kubra, bain kubra. Yang si isteri tu kena melalui proses kahwin dengan orang lain dulu. Tetapi tak boleh proses itu dirancang. Kalau jadi secara kebetulan, itu tak apa. Dia kahwin dengan orang lain, dengan suami kedua pun bermasalah, lalu dia pun bercerai dengan suami kedua, lepas iddah, baru dia boleh kahwin balik dengan suami yang pertama. Tapi tak boleh dirancang, tak boleh suami yang pakat dengan lelaki kedua tu, kamu kahwin dengan isteri aku, lepas tu kamu cerai, tak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Walaupun dalam bab ini sebenarnya ada juga perbahasannya. Dalam sudut pandangan dari mazhab lain, dia kata dibolehkan. Dibolehkan dengan syarat nikah tu janganlah ta'liq. Aku nikah dengan nikah selama 1 minggu, umpama kata, tak boleh lah, dia jadi mut'ah. Tapi nikah dalam nikah, keadaan nikah biasa, lepas itu dah kahwin tu terpulanglah pada isteri, atau terpulang pada suami, atau terpulanglah pada terpulanglah pada suami untuk nak menceraikan dia. Tapi jangan ada dalam lapas nikah tu bahawa lepas pada ini aku nak ceraikan kamu, boleh, tak boleh. Tapi dalam pakatan tu boleh. Dibolehkan pakatan tu, tapi tetap haram. Tetap haram. Dibolehkan tapi tetap haram. Itu dalam pandangan lain. Tapi dalam Syafi'i tak boleh. Jangan buat itulah nikah tahlil ni. Maknanya kalau dah kita ceraikan ni talak tiga, habislah, lepas lah. Tak ada lebih, melainkan entah macam mana ada nasib. Rezeki tu, kata orang tu, jodoh nak bertemu balik, dia kahwin yang kedua tu cerai juga, dia cat lah, dia peluang balik, nak ambil balik. Itu kebetulan ada jodoh. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin rahmati Allah sekalian, kita belajar tentang talak ni. Ada talak bain, ada talak raj'i, ada kemudian talak soreh, ada talak kinayah. Itu sekadar dalam ilmu kita lah, untuk pengetahuan kita, supaya apabila kita bertemu dengan kes-kes begini, bertemu dengan keadaan-keadaan macam ni, kita tahu nak mengkategorikannya, apa yang berlaku atas talak tersebut. Namun secara mutlaknya talak ini untuk zaman sekarang ni hanya boleh diputuskan oleh mahkamah. Kalau berlaku penceraian, tak kiralah sarih ke, raj'i ke, talak tu talak sarih ke, kinayah ke, ataupun talak tu bain ke, ataupun raj'i ke, yang boleh memutuskan hanyalah mahkamah. Kena rujuk mahkamah. Pertamanya, kenapa nak rujuk mahkamah? Supaya ada rekod. Umpama kata contoh, kita ceraikan isteri kita, cerai talak satu, kita tak pergi rujuk ke mahkamah, lepas itu kita pun menyesal, kita rujuk balik dengan dia, sedangkan kita dah ada satu talak, dah tinggal dua lagi, tapi dalam mahkamah tak ada rekod. Dalam mahkamah kita ada tiga. Kemudian tu
bergaduh, umpama kata cerai lagi, dah dua dah talak, sedangkan dalam mahkamah tak ada rekod. Kemudian bercerai lagi, dah tiga. Bila dah tiga, kita tak boleh bersama dengan isteri kita, dah jadi talak bain, lalu kita pun tinggalkan isteri kita. Dalam kes ini, mahkamah ataupun pihak jabatan agama boleh dakwa kita kerana meninggalkan isteri. Kita tinggalkan isteri kita, kita tidak menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami, tidak menunaikan nafkah. Sedangkan kita tahu kita dah cerai 3 kali lah, kita dah belajar, tak boleh dah. Tapi dalam mahkamah tak ada rekod. Di mahkamah dia tak ada cerai, maka dia masih lagi suami yang sah. Jika dia tidak menunaikan tanggungjawab dia, dia boleh didakwa. Itu jadi keliru situlah, jadi bercanggah itu. Dengan sebab itulah setiap penceraian, sama ada di wilayah ke ataupun di Selangor ke, kena didaftarkan. Tapi kita ni biasanya berlaku, apabila berlaku penceraian tu selalunya yang anulah, yang kecil-kecil tu lah, yang boleh rajai, dia pergi jumpa penolong pendaftar, minta nikahkan balik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kes ini sian, kena kesianlah penolong pendaftar. Kerana kita jumpa penolong pendaftar, minta nikah kembali, penolong pendaftar pun serba salah. Sebab prosedur kerja kena rujuk ke mahkamah. Yang pasangan tu tak nak ke mahkamah, nak minta pendaftar tu tolong nikahkan balik, ataupun minta pendaftar tu untuk jadi saksi balik. Bila dah berlaku begitu, anda kata selepas pada itu pasangan ni okey, elok, tak ada bercerai, tak apalah. Tapi anda kata timbul masalah kemudian, naiklah pendaftar. Pendaftar tu akan naik pula ke mahkamah. Penolong pendaftar, dia dah penolong pendaftar, cuma sekadar dapat apa kata orang tu, allowance saja. Tiba-tiba kena naik ke mahkamah, kena naik mahkamah untuk nak mengesahkan bahawa tidaklah pendaftar tu sampai masuk penjara. Tapi bila dia dipanggil ke mahkamah tu, datang surat panggil mahkamah, menggigil lutut jugalah. Apa hal ni, mahkamah panggil, sampai mahkamah kena naiklah kata, angkat sumpah apa tu, tidaklah sampai akan ditangkap masuk penjara, tidaklah akan didenda ataupun sebagainya. Cuma dia melibatkan. Dan dalam pendakwaan pun, kalau kita buat pada orang biasa, umpamanya nikah sedikit ke apa pun, nak rujuk balik ke, buat orang biasa, kita jumpa satu orang, jumpa satu tok lebay ke tok haji, minta nak nikah, ataupun nak nikah balik, dia pun buat. Bila hal itu pecah rahsia sampai kepada penguatkuasa, lalu ditangkap, umpama kata ditangkap, maka orang yang melakukan nikah sedikit itu akan didenda dalam satu dakwaan saja, iaitu melakukan perbuatan yang tanpa tauliah, yang tak ada tauliah. Tetapi kalau penolong pendaftar dia pergi buat, dia pun buat, maka bila pecah rahsia, dia ditangkap, dia akan menerima beberapa dakwaan. Kesian dia. Pertamanya, dia telah pecah amanah dengan perintah sultan, dengan tauliah sultan. Kalau di Selangor ni dengan Sultan Selangor lah, kalau wilayah dengan agung, dia dah pecah amanah. Itu dakwaannya akan berlerik-lerik lah, 2-3 dakwaan. Jadi kesian. Jadi dalam bab ni, kalau berlaku penceraian, tempat rujuknya terus saja ke mahkamah. Kalau kita pergi ke jabatan agama pun, jabatan agama pun akan arahkan kita ke mahkamah untuk nak dapatkan pengesahan daripada mahkamah apa status penceraian kita tu. Apa statusnya penceraian tu, talak 1 ke, talak 2 ke, ataupun penceraian tu bain ke ataupun raj'i ke, mahkamah yang menentukan. Dan mahkamah pun menentukan tu bukan ikut suka hati dia pun ada mesyuarat dia lah. Dia dengar alasan dari kedua belah pihak. Dia dengar daripada suami, betul kalau suami ceraikan begini dengan apa gini. Kemudian daripada pihak isteri pun, dia akan dengar betul kalau suami buat macam ini kelapas dia, baru dia putuskan. Lazimnya kalau kita biasa sendiri tu, kalau kita dengar dalam satu pihak, keputusan yang kita buat tu biasanya tak adil. Kalau penolong pendaftar ni, biasanya kalau suami datang, kita dengar cerita suami dia, isteri dia macam ni lah, apa tu macam ni, kita tak tahu lagi pihak isteri tak datang pula buat aduan. Jadi kita tak dapat melakukan satu pengadilan yang tepat di situ. Jadi walhasilnya kena dalam hal soal cerai ni kena rujuk ke mahkamah. Begitu juga soal nak kahwin pun, nak kahwin yang tidak dalam keadaan yang biasa. Kalau dalam keadaan normal, perempuan tu dah cukup umur, anak dara, dan lelaki pun cukup umur, anak dara, itu boleh secara normal terus kepada penolong pendaftar ataupun wakil-wakil yang dilantik oleh jabatan agama. Tapi kalau berkahwin yang tidak secara normal, umpamanya bawah umur, ataupun nak poligami,
ataupun anak luar nikah, umpamanya anak tak sah taraf, itu pun kena melalui proses mahkamah juga. Bukan kerana benda ni nak menyusahkan, tetapi nak menentukan hitam putih, biar kata orang benda ni tidak menimbulkan perkara-perkara berbangkit kemudian. Bila menimbulkan perkara berbangkit kemudian, itu yang jadi payah. Akibatnya kalau macam kahwin, akibatnya nanti anak-anak lah. Kalau macam kahwin sedikit ataupun kahwin di apa tu Thailand ke, tidak didaftarkan, akibatnya anak-anak nanti menanggung akibat daripada itu yang menjadi mangsa. Anak tak boleh sekolah sebab mak bapak tak ada sedia perkahwinan. Nak buat kad pendandan tak boleh, nak buat surat beranak tak boleh. Dah masalah sekolah anak, masalah macam-macam masalah timbul lah. Jadi bab perkahwinan ni kita kena jaga betul-betul lah. Jaga dari segi syariatnya, undang-undang syariatnya, dan juga kena jaga daripada undang-undang negerinya, undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, silahkan dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah setakat itu untuk pertemuan kita kali ini. Dan insya-Allah jika diizinkan Allah, kita akan sambung lagi dalam beberapa perbincangan lagi yang bersangkutan dengan bab munakahat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberikan manfaat untuk kita bersama, dan mudah-mudahan dapat menambahkan pengetahuan kita dalam bab ini. Dan dengan itu akan kata orang tu, kita lihat orang yang berilmu lah, ada ilmu dalam bab ini, tidak main atas sangka-sangka. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ayat yang boleh rujuk selepas 3 fasa tadi ya. 3 kali cerai tadi. Katakanlah dia buat proses perempuan tu kena kahwin lain. Katakanlah kebetulan lelaki yang dia kahwin tu tak boleh berfungsi. Tidak boleh menjalankan, tidak boleh jimat lah kita kata. Ya. Tidak boleh jimat. Lepas itu lepas tu berlaku penceraian dengan lelaki yang tak boleh jimat. Ya. Adakah proses rujuk tu boleh berlaku balik? Ataupun jimat tu satu kewajipan yang mesti berlaku. Itu Allah dan ada juga dalam masyarakat kita, katakanlah kerana busuk hati suami yang pertama tadi, bila perempuan tu kahwin lain, dia sihirkan lelaki tu sehingga lelaki tu tak boleh perform juga. Tak boleh jimat lah tu. Ya, betul. Jadi adakah proses perkahwinan perempuan tu dengan lelaki tu sudah dianggap sah? Pada dasarnya, kalau saya faham, tapi saya lapik dulu dengan wallahu alam lah, mungkin saya rujuk boleh. Pada dasarnya kalau ikut kaedahnya tak sah perceraian itu, sebab dia belum jima' lagi. Syarat pada perceraian tu kena isteri tu dia jima' dulu. Dia jima' dulu. Tapi anda kata dia tak boleh nak jima' atas pertamanya kerana tadi dia tak ada keupayaan situ, itu isterinya akan minta fasah. Cuma saya tak pasti fasah tu adakah menepati hukum cerai itu. Yang kedua tadi itu tak sah lah, pasal dia kena sihir, dan perbuatan itu adalah memang berdosa sungguh lah. Disihirnya lelaki yang kedua tu tak boleh nak melayani isterinya. Memang sampai bila-bila pun tak sah penceraian itu, dan memang tak dapat, lelaki pertama ni takkan dapat peluang, tak dapat pada isterinya kerana dengan cara yang tak betul. Yang pertama tadi tu tangguh dulu lah, tengok adakah merangkumi juga dalam fasah isteri dia tu kerana suami tak berfungsi. Wallahu a'lam.